Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. InsyaAllah kita sambung bincangan kita tentang bab wakaf ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kita perenggan 908. Walau qala waqaftu hadha sanatan fa batilun. Walau qala waqaftu ala awladi aw ala zaidin thumma naslihi thumma walam yazid fal adharu sihatul waqfi fa idza qarada al madhkuru fal adharu annahu yabqa waqfan wa anna masrifahu aqrabun nasi ila al waqif yawm inqiradil madhkur walau kana al waqfu. Kata Muslim, walau qala waqaftu hadha sanatan, jikalau aku wakaf ini sesuatu benda yang dia mauquf lah. Jadi bila sebut waqaftu hadha, kita tanggung lafaz-lafaz ni, tanggung lafaz yang boleh jadi sah. Cuma kita nak sambung bicara sini dengan bab-bab wakaf ni adalah disebut sanatan, setahun. Aku wakaf rumah ni setahun. Okey, kenapa? Pasal wakaf dia abadal abidin, selama-lama. Mana boleh wakaf setahun? Tak boleh terputus. Istilahnya tak boleh ditauqid kan. Daripada waktun waqata yuwaqitu tauqid. Istilah tauqid ni maksudnya kita bagi tempohan waktu. Kalau ikut kaedah dalam fiqh ni, sekalipun kita kata macam ni, aku wakaf dia selama 1000 tahun. Walaupun umur awak 40 pun dah pay out dah. Bahasa gitu kan, pay out. Bahasa kampung senang aja, orang senang. 1000 tahun mana tak sampai umur. Sekalipun umur tak sampai 1000 tahun, tapi bubuh 1000 tahun tak sah wakaf. Pasal apa? Pasal menghadkan dengan waktu, menghadkan waktu. Dalam kaedah-kaedah muamalat ni, apa-apa bab yang kalau ikut dia kena, kalau pindah milik mesti pindah milik mutlak yang akan berpindah kepada seseorang. Kalau wakaf ni pindah ke orang Ta'ala, tak ada siapa dah yang milik, melainkan dia lah mawquf lillah, hak Allah. Tak ada siapa sehingga orang yang mewakaf diri tak boleh mengubah status wakaf dia. Jadi kalau dibubuh dengan sempadan waktu, taukid tak sah, batil. Itu disebut fa batilun, batil. Maksud batil tak sah. Pasal tak boleh kait dengan waktu. Sekalipun kata 1000 tahun, sejuta tahun, sekalipun, walaupun umur dunia tak ada sejuta tahun, katalah gitu. Tapi dia kait waktu, tak sah. Kalau nak ada pun, nak bagi sah atas setengah bahasa ulama macam ni ya. Aku wakaf ni hingga hari kiamat. Iyalah. Pasal hujung dunia ni, hukum wakaf kat dunia ni sampai kiamat je. Habis kiamat, habis lah. Itu tak apa. Pasal dia punya penghujung ni tu betul. Memang sampai kiamat je pun wakaf. Habis bab kiamat, habis lah. Tak adalah hukum wakaf. Boleh. Yang tu antara waktu yang dibenarkan. Macam mana pun kalau taukid sekalipun sejuta tahun, 2 juta tahun, bilion-bilion tahun, walaupun umur kiamat pun tak berapa hari lagi yang tinggal, tapi dari sisi hukum wakaf tu adalah batil. Siap. Jadi istilah batil pasal apa? Pasal tak sah mewakafkan satu dengan taukid, memberi tempoh waktu. Siap. Gitu juga bab baik, beli selama pajakan 99 tahun. Tak belilah weh, itu sewa. Walaupun 99 tahun tu, umur pun 3 generasi lah, baru habis rumah tu, baru habis bayar. Itu satu hal. Itu macam mana? Sah jual beli? Tak sah, pasal dia tak milik tam, tak milik sempurna. Dia istilah menjual dengan taukid, dengan ada tempohan waktu. Tak sah tu. Jadi jual dengan kaedah pajakan 99 tahun, 999 tahun sekalipun tak sah, batil. Ni hukum kepala otak Abu Bakar dah tu lah. Dia pemilikan 99 tahun. Milik 99 tahun tak milik lah namanya tu. Itu kan milik, itu sewa. Istilahnya sewa. Akad jual beli tapi sewa. Akad wakaf tapi sewa. Apa benda? Taukid. Banyak sangat batilnya. Selesai. Boleh faham rasanya masalah tu. Walau qala waqaftu ala awladi aw ala zaidin thumma naslihi walam yazid. Baik, kalau seseorang tu dia wakaf macam ni, wakaf tu dia wakaf sesuatu lah kan, apa mauquf dia tu tak sebut, tanggunglah lepas tu bagi sah kan. Tapi kita nak fokus tang disebut macam ni, ala auladi, atau anak-anakku. Aulad tu jamak daripada waladun. Waladun laki perempuan? Tak betul. Dua-dua. Mana boleh faham macam tu? Kalau anak lelaki macam mana?
Memanglah anak lelaki mana kaum itu. Tapi tak betul bahasa. Saya tanya bahasa tu. Kalau auladi tu lelaki perempuan tu saya tanya itu. Aulad tu lelaki perempuan. Jantan betina. Kalau lelaki macam mana? Abnai. Kalau anak perempuan? Banati. Ambil lah bahasa Arab yang duk ngaji lama tu. Hafal simpan buat buruk apa. Okay. Pasal kita nak bahas ni bahasa. Pasal nak bicara pasal apa? Pasal bila buat wakaf, antara benda dia lihat adalah lafaz. Jadi lafaz apa dia pakai? Itulah teks yang kita nak ambil hukum, nak ditasarrufkan kepada siapa. Okay. Dia kata ala auladi au ala zaidin. Ataupun lepas tu ala zaid. Summa naslihi. Kemudian keturunan Zaid. Itu yang sebut tadi. Yang saya ada istilah jangan mengkotek kan. Terputus. Ada soalan lah tadi tu. Mengkotek awal ni mengkotek akhir. Kalau kata ke Zaid itu habis lah. Zaid mati habis lah. Yang ni disebut anak-anak aku. Itu satu hal. Ataupun kata ala Zaid. Lepas tu keturunannya. Jadi dua jenis lafaz tu. Anak-anak aku. Jadi macam mana pun dengar ni. Bila sebut aulad. Aulad asal mana anak? Anak lelaki perempuan masuk. Soal. Masuk tak cucu? Tak masuk. Keedah siapa tu? Saja tanya. Dia mujtahid. Mesti tanya. Mesti ada jamak. Masuk. Masuk tak masuk? Maksudnya aulad. Kalau cucu macam mana? Auladu auladi kan. Kalau dia waqaftu hadha ala auladi summa auladu auladi ala summa auladi auladi. Maksudnya cucu aku. Lepas tu auladi summa naslihim. Keturunan mereka. Tu memang sah, tak ada masalah lah. Tapi dia berhenti dekat auladi je. Adakah aulad tu cucu termasuk dalam aulad? Masuk. Yang ni yang nak tengok itlak lurah ni. Kita pun tumpah demo dah syarah je. Saya tu lah tukang baca je. Soal tu saja nak test ilmu kan. Okay. Baik, kata dia kalau tu satu auladi, maksudnya termasuk auladi tu auladu auladi. Kalau dengan bahasa kita yang support bahasa aulad ni, anak cucu aku. Anak cucu masuklah kan, masa anak dan cucu. Cuma kalau anak cucu tu, dia anak dulu ke cucu ke anak dan cucu sekali? Kalau anak, kemudian cucu, dia lain cara pembahagian. Maksudnya anak dah habis tak ada nama anak dah bagi si mati, baru bagi cucu. Faham? Kalau anak dan cucu, dan tu limutlaqil jam'i. Macam mana pun nak syarah dia tak boleh syarah Melayu. Syarah Melayu dia syarah bodoh kan. Ni tak ada kaedah dalam pengistilahan makna kan. Saja saya nak guna bahasa-bahasa tajam tu. Bodoh. Tak erti. Dia Arab Sumar lah. Jadi bahasa tu macam mana pun gunakan dia untuk fahamkan mengikut uslub Arab. Anak dan cucu sekali. Maksudnya ada anak dan cucu sekali. Anak dan cucu dan keturunan aku. Jadi kalau ada cicit, piung, perak, semua bagi dengan sama rata. Kalau ada jumlahnya 50 orang, duit tu RM50, RM1 lah. Pasal anak, cucu dan keturunannya. Jadi cicit, piung, perak semua ada tu. Macam mana? Ya, esok jadi setahun lepas tu jadi 100. RM50 pula hasilnya. Seorang 5 kupang lah. Tapi kalau kata atas anak aku, walaupun cucu mengejut lah ni, 200 orang lah cucu. Tapi anak ada seorang lagi yang tinggal, yang tak mati. Macam mana? Semua tu bagi anak lagi, cucu tak boleh dapat lagi. Pasal apa? Pasal dia kata habis anak, kemudian lepas anak, kemudian cucu aku. Suma. Bila suma? Litartib. Habis dah ni, ingkirat dah habis anak baru bagi cucu. Kadang ngaji nahu saja tak apply. Masa tu nak apply nahu. Oh, gini rupanya manfaat dia. Okey, tak mengaji nahu pun dengarlah. Jangan buat tak tahu. Qatu auladi ala Zaidin. Kalau Zaidin summa naslihi walam yazid, dia tak tambah macam mana? Fal azharu sihatul waqaf, sah waqaf. Dan nak sebut tentang sah waqaf satu hal. Nak sebut anak dia kalau ikut termasuk dalam ni, cucu masuk sekali. Selesai. Masalah tu selesai lah tu. Cuma istilah dia kata dan ke, kemudian ke, selepas itu ke, tengok lafaz yang disebut dan apa nas yang disebut oleh waqif adalah dipakai. Pasal kaedah waqaf ni nak pakai nas apa? Nas dia ialah nas al-waqif. Lafaz daripada waqif itu adalah dia pakai.
Baik. Faizan qaradul mazkuru. Baik. Kemudian disebut satu lagi kaedah. Apa dia? Apabila telah habis yang telah disebut tadi. Habis tu saya sebut tadi contohnya Zaidin Summa Nasri. Zaid kemudian keturunannya. Itu Zaid, keturunan Zaid ni semuanya keturunan apa saya sebut tadi? Wali-wali. Semua tak menikah. Baik jantannya, baik betina. Tak menikah seorang pun. Yang ni wali. Pasal semua duduk tak apa. Hak perempuan semua andar tu. Gopi bahasa itu dah. Semua tak nak, menikah dah lah. Baik ibadat senang. Orang tak ganggu ibadat. Semua wali-wali semua. Buat macam mana? Kata dia fal azharu. Jadi dia orang mati esok, mana ada nasal bagi Zaid dah habis lah. Keturunan dia tak ada. Itu istilahnya mengkotek akhir. Nak sebut tentang hukum mengkotek akhir ni. Maksudnya kalau dah diwakaf pada mauquf alaih, kalau disebut berterusan duk adalah. Kalau tak ada, apa akan jadi? Istilahnya mengkotek akhir. Tak janin tadi mengkotek awal. Mengkotek akhir. Bila mengkotek akhir maksudnya keturunan dah tak ada. Tak ada lah. Kalau ikut harta wakaf esok berhimpun banyak-banyak habis lah. Tu nak buang mana harta wakaf? Harta wakaf tak boleh buang. Mesti bermanfaat. Atas kaedah macam ni. Fal azharu. Qaul azharnya annahu. Yang ni yang saya tak apa ingat nak sebut tadi ni. Tapi kalau ikut tengok ada dua ayat dia. Annahu bahawasanya hal wa sya'na yabqa waqfan ataupun annahu bahawasanya mauquf tadi kekal ia dan keadaan waqaf. Baik, itu nak bagi ke siapa? Pasal dah habis. Ingkirat. Dah habis. Pupus. Keturunan. Pasal betapa banyak kan. Saja bagi contoh betapa tu kan. Wa anna masrafahu. Bahasanya masraf. Tempat nak dibelanjakan, nak dipalingkan ataupun nak diagihkan harta-harta mauquf itu adalah anna masraf dia ialah aqrabun nasi ilal waqif yauman kiradil mazkur. Adalah kepada sehampir-hampir manusia yang paling rapat kepada orang yang mewakaf yauman kiradil mazkur, kepada hari terpupusnya orang tersebut ataupun habisnya terpupusnya orang yang tersebut kan tadi. Jadi kalau disebut Zaid dan keturunannya, waktu keturunan dia last sekali mati itu, siapa dia orang paling rapat dengan waqif? Disebut Zaid. Ya. Ya, ni saya tak simpan dalam kepala ni. Ya waqaf ana masbaq aqrabun nasi ila al-waqif yang mengkiradil mazkur. Okey. Ya, maksud aqrabun nas. Betul tu waqif tu, bukan pada mauquf alaih tadi. Bukan waqif, bukan pada mauquf alaih, tapi aqrabun nasi ila. Kalau saya sebut tadi pun kepada fuqara ni kan. Kalau ikut asal nas macam ni. Jadi kalau kata dah habis dia mengkotek akhir, bagi pada siapa? Siapa mewakaf hari terpupusnya mauquf alaih tu, orang yang mewakaf tu siapa orang kaum kerabat yang paling hampa. Jadi aqrabun nasi ilal waqif yauman kiradil mazkur. Aqrabun nasi nisbah apa? Disebut paling hampir kepada orang mewakaf. Nisbah apa? Nisbah nasab. Nisbah keturunan. Bukan kepada mawakaf Tu. sebab yang masalahnya benda tu nak wakaf. Sebab anak cucu. Tak, kita baca ikut nas yang ada Ustaz. Ingat saya tu yang saya tak ingat tu dalam kepala tu. Tu saya rujuk dia pasal saya sebut apa ni. Mawakaf atau wakif. Kalau ikut mauquf, kalau ikut waqif ni. Tu saya tengok balik ikut silat taib. Yang hampir dengan wakif lah. Waqif, ya, bukan mauquf alaih. Kau takut silap, tolong ambil kitab Batu Qari'ah. Ustaz pegang Batu Qari'ah, tak ada? Ambil Ibnu Qasim juzuk 2 atas meja. Sebab tu memang saya tak ingat sikit. Saya tak peduli je pun dalam kepala. Kalau orang tanya pun, lupalah. Dia kena buat ni pun. Ya. Kalau asal kita punya mata ni memang disebut mesti orang yang aqrabun nasi ilal waqif yang mengkiradil mazkur. Maksudnya waktu pupus tu tengok pada waqif siapa tuan punya wakaf tu dulu. Aqrabun nasi nasaban. Nasab dia. Bukan pada mauquf alaih. Kalau asal sini. Saat kita tengok tu. Pasal kitab belakang ni kadang-kadang dia tarjih apa-apa kot yang ni qaul fadil ataupun qaul mufaddal alaih kan.
takut silap tu, penyertaan tu. Baca tak silap lah. Kitab asal pun memang macam tu. Takut dia disebut lagi yang ni rupanya bukan qaul asah, yang ni qaul, yang ni sebaliknya. Takut di situ. Baik, selesai. Jadi ini adalah kaedah nak menyelesaikan munqati' akhir. Walau kana al-waqfu munqati'al awwali kawaqaftuhu ala man sayuladu li fal mazhabu butlanuhu. Okay. Yang ni disebut istilah munqati' awal. Jika adalah wakaf tu munqati' awal, terputus awal. Boleh follow tadi apa dia munqati' awal? Boleh? Apa maksudnya? Waktu orang tu mewakaf tu, mauquf alaih tu tak ada. Disebut apa tadi? Contoh janin disebut tadi kan. Cicit yang ke-10 saya bagi contoh gitu kan. Jadi orang tu tak ada lagi. Contoh kata dia waqaf tu seperti aku wakafkan huwa syai' la mauquf ala man sayuladu. Ni mauquf alaih dia. Dia kata man sayuladu li, orang yang akan dilahirkan bagi aku. Boleh faham? Siapa sayuladu li? Maksudnya anak tu nanti akan bin ke dia, anak dia lah. Anak yang akan dinisbahkan pada dia. Sayuladu, diberanakkan bagi aku. Anak yang dibin dengan aku. Aku adalah bapaknya kan. Bahasa yang tu. Padahal dia tak jadi bapa lagi, bahkan suami pun tidak lagi. Bahkan balik pun belum lagi. Berapa saja ayat-ayat macam tu nak menunjukkan mengkotik awal. Okey, boleh? Faham? Saja tambah tu nak menunjukkan itu istilah mengkotik awal. Fal mazhabu butlanuhu. Fal mazhab dalam qawaid Syafi'i, mazhab Syafi'i kata butlanuhu. Pasal apa? Mengkotik awal. Ambil istilah tu. Baca kitab mana pun, kitab Syafi'iyah, semua sebut istilah ni. Istilah mengkotik awal maksudnya mauquf alaih tak ada ketika waqif tu mewakafkan dan dia nak beri. Pasal kita akan jumpa nanti satu syarat lagi disebut bab wakaf ni. Antara syarat wakaf tadi disebut tak boleh taukid dan juga tak boleh ta'liq. Dan dia mesti istilahnya tanfiz, nufus, tunai, cash. Dia tak boleh masuk 2015 saya nak wakaf madrasah ni untuk buat tahfiz. Tahun 2015. Walaupun masuk awal tahun 2015, masuk jadi tak? Tak jadi. Hang kena sebut lapas lain. Kena dengan rasminya menyebut satu lapas lain. Tu lapas itu jadi tak? Tak jadi. Itu lapas bodoh namanya. Bodoh lagi. Ya, bodoh. Pasal apa? Lapas pasit. Pasal apa pasit? Pasal istilahnya dia dia ta'liq, dia tak tanfiz, dia tak nufus kan lafaz wakaf tu. Pasal wukuf mesti cash, wakaf mesti cash. Tu mesti cash. Cash tu maksudnya tak boleh ujung awal cukup sekolah ni siap saya wakafkan. Dia mesti lala tu juga. Okey, betul la tu juga. Jadi kalau dia ta'liq dengan zaman akan datang, bila saya kahwin, bila dapat anak kelima, dapat bini kedua, dapat berim, apa seumpama bahasa-bahasa tu lah kan. Contoh-contoh akan datangnya kan. Lau tu kan. Lau kalau tu. Jadi tak sah tu. Okey, siap. Waqaf tu alaman sajula di pasal. Okey, itu munqati awal. Satu lagi disebut au munqati'al wasati. Kita pun sebut wasati. Wasati. Apa wasati? Pertengahan. Terputih tengah. Macam mana? Katalah saya kata saya wakafkan tanah ini kepada fuqaha. Kampung tu habis fuqaha rupanya. Habis tok guru, imam-imam, ataupun orang soleh. Kampung tu habis di Pasir habis. Syiah habis semua. Habis tu kena briefing, kena syarah balik. Rupanya beriman balik. Jadi masa ada dulu okey, tak mengutip awal. Zaman fitrah. Lepas tu habis jadi Syiah habis. Tak pun jadi Wahabi habis. Pasal pahaman tu Allah ta'arah pening ni mana. Kupur habis semua. Lepas tu beriman balik. Bila mengutip wasat macam mana? Habis. Lepas tu ada tak beriman? Ada. Lepas tu ada yang soleh. Tapi faham tu mengutip akhir dah lah pasal tak akhir. Tapi wasat tak ada. Bila tak ada, harta tu simpanlah semua. Bila simpan semua, nak sebut batal lah wakaf tu. Tak. Pasal tu mengkotik wasat tak ada masalah. Tu dia sebut au munqati al wasati ka waqaftu ala auladi summa rajulin summal fuqara
Seperti kata dia, aku wakaf atas anak aku. Kemudian ada rajul. Disebutlah rajul tu. Bila rajul ni orang tertentu, mati rajul tu habislah. Rajul tu saja dimubahamkan nak menunjukkan seorang khususiat. Bila rajul wa naslihi, payah nak ada ingkirat kan. Tapi bila rajul, mati ya, KO je rajul ni, piot je, macam mana? Sumal fuqara. Jadi fuqara nanti akan ada. Tapi bila mati, fuqara pun katalah tak ada masa tu. Rajul tu pun mati. Tapi nanti akan ada fuqara. Fuqara tu akhir. Wasat tak ada. Macam mana? Fal mazhabu sihatuhu. Siap. Walawing tasara ala waqaftu. Okey. Selesai pak tu. Mengutip awal, mengutip wasat, mengutip akhir kan. Mengutip akhir kita dah selesai kan tadi. Cuma kena rujuk kitab tak lagi. Walawing tasara ala waqaftu, kalau meringkas seseorang di atas lafaz waqaftu saja. Aku wakaf. Okey tak macam tu? Saya wakaf. Kitab ni saya wakaf. Itu ya. Pasal apa? Tak ada makum alaih. Pandai. Dah ada detektor tu cukup lah. Berarti tu. Fal azharu butlanuhu. Siap. Bila faham kaedah senang. Tak payah tunggu kitab jawab. Kita boleh jawab. Satu mufti pun kena jawab tak betul. Pasal tak ingat fiqah. Tambah mufti yang pelih tu. Lagi pening. Mantan ni. Mantan pun ada yang tak mantan pun. Kadang-kadang macam adik-beradik yang yang mantan tu. Sama je. Jawab atas pelik-pelik. Orang kata boleh, ulama kata boleh, dia kata tak boleh. Orang kata boleh selawat, dia kata selawat ni Allahumma salli ala Muhammad je. Sayyidina, tak boleh berbuh. Pula tu duduk bid'ah kau orang, bid'ah kau tampak lagi. Okey, walau iktasara ala waqaftu fal azharu butlanuhu. Baik. Sat kena tengok kitab Sat tu. Aqrabin nasi ilal waqif. Betul. Waqif. Tak salah tu. Waqif bukan makruh alaih. Rahsia Bajuri, surah 45, baris ke-6. Juzuk kedua. Betul tu. Aqrabun nasi ilal waqif bukan makruh alaih. Okey, betul lah patah. Kitab lama, kitab belakang pun dia tak terjemah. Maksudnya betul lah. Dia aqrabun nasi ilal waqif, dan nas tu aqrabun nas, aqrab bila isim tafdil mesti ada mufaddal alaih, nisbah tak mana? Aqrabun nasi ilal nasi, aqrabun nasi ilal waqif, nasaban, nasab. Nasab. Aqrabun nas ilal waqif. Ilal waqif, ya. Dia bukan kembalikan balik. Maksudnya berjalan juga wakaf tu, tapi siapa yang ambil manfaat? Dia nas apa bahas satu hal kan? Satu hal. 45 dia rasanya. Dia sebut apa dia? Aqrabun nasi 40. Dia ada dua pendapat, tapi asal qaul memang kata sah. Kita duk cerita atas sah lah ni. 45 dia syarah dalam perkataan dia ar-rajihu as-sihhatu. Tu disebut ni, saya bacakan tu. Bil istidrai wa yusrafu ba'da inqiradi zaidin thumma nasri ila aqrabin nasi ila al-waqif rahman la irsan. Tu nasaban fil asahi wa yuqaddamu ibnu bintin. Okey, aqrabun nas. Kalau ikut ditarjih lagi disebut aqrabun nasi rahman, maksudnya disebut rahim. Maksudnya dengan al-waqif tu siapa yang hubungan rahim, silaturahimnya kuat. Bukan aqrabun nasi nasaban. Tapi tengok rahman lah. Rahman, rahim kuat. Rahman
La irsan, bukan irsin. Jadi bila rahman tu kata nasaban tu, aqrabun nasi rahman ila nasaban tu, bahasa sini betul lah. Aqrabun nasi rahman maksudnya nasaban. Pasal bab nasab dengan bab irsin, pasal tak tengok bab aqrabun nasi irsan. Pasal bab irsin dia kena tengok nisbah lelaki. Dia kena aqrabun nasi rahman. Katalah misalnya dah ingkirat habis. Si mati ada cicit lelaki daripada cucu lelaki daripada anak lelaki, ada ibnu. Okey. Yang tu waris, yang lain semua dah matilah. Ibnu dah mati, cucu. Tapi ada bintul ibni. Bintul ibni. Cuma irsan bintu binti. Cuma bab beraid lah, tak faham tu ngangor lah mereka. Antak mereka lah. Ngaji lah bab beraid. Nak kata macam mana? Pasal tak faham tu cara beraid lah. Satu hai pula. Bintu bintin, dia tak saka. Dia zawil arham. Tapi rahman tu tapi arham lah. Jadi bintu bintin cucu. Ibni cicit. Pesaka dia. Tapi kalau dalam bab wakaf yang dah ingkirat tadi, dah selesai terpupus pada maqul alaih, balik kepada aqrabun nasi rahman, nasaban. Nasab tu sekali pun zawil arham. Maksudnya dia bukan waris. Tapi rahman, nasaban, nasab tu. Jadi sekali pun zawil arham. Okey, siap. Bukan sebab nasab lah. Zawil arham lah. Maksudnya nasab tak iktibar irsan ataupun yang zawil arham. Jadi kira nasaban lah, kira umum nasab tu. Kira nasaban maksudnya apa-apa yang terbangsa kepada dia, nisbah pada dia. Tu rahman, walaupun dia tak dapat dalam bab irsan. Okey. Agak susah sikit benda tu, blur tu. Ngaji lah banyak-banyak. Nak kata apa? Masa singkat, mana nak boleh habis halim semua. Ya, betul tak saya cakap? Rasulullah mengaji berapa tahun? Takkan tak tahu. Rasulullah mengaji berapa tahun? Terima wahyu bila? Umur 40. Habis wahyu bila? 23 tahun. Menghadap Jibril. Jibril datang siang, malam, pagi, petang. 23 tahun ni. Awak ngaji berapa tahun? Tak ada. Jadi apa? Nabi pula mengaji macam mana? Dia baca kitab ke, baca buku ke macam mana? Tak laki berguru satu-satu. Face to face. Faham? Tak faham juga saja tampar gitu. Nak kata apa? 2-3 hari mana boleh pandai. Saja itu, saja umpan itu. Macam okey. Maksudnya wakaf ni tak semestilah buat masjid ke buat satu yang lain. Ya, betul. Kita boleh bagi pada anak cucu macam tu lah. Ya, boleh. Itu yang kata istilahnya disebut masraf tadi, atas nama kurbah, atas nama kebajikan. Baik, bagi anak cucu bagus tak? Kalau dia guna, takut dia guna tak elok lah. Itu punya pasal dia. Itu hai dia. Itu hai dia. Tu macam mana pun itulah, kita selalunya cari wakaf ni mestilah tempat yang paling bijak yang kita nak letak supaya manfaat tu besar kita. Kalau katalah kita bagi kat dia manfaat, dia boleh pakai. Tapi takut-takut dia salah guna, jadi mak ganja pula so. Katalah itu. Cuma adakah salah kat kita dia jadi mak ganja? Mak ganja dia ambil ganja, siapa suruh dia beli ganja? Tapi nisbah dia tu ada hak untuk manfaat, dapat ke dia tu, milik ke dia tu dah pahala hak kita. Dia belanja tempat salah, bukan salah kita, salah dia lah pasal dia yang belanja salah. Yang tu kot. Tapi dia ada macam wasiat tu ada 1/3 kan. Okey. Dia macam masih hidup dia bagi dah kan. Masih hidup dia wakaf kan. Dari segi wakaf tu kan, wakaf ni dia lulus. Masa tu wakaf. Kalau katalah tanah ni aku wakaf untuk keturunan aku. Sahaja. Dia tak kata sahaja untuk apa dah, keturunan aku mestilah, keturunan ni mesti bab nasab lah. Bab nasal lah. Sah, boleh bagi. Jadi keturunan dia lah, selagi ada keturunan dia. Cuma nak kata apa masalahnya tadi. Jadi sah lah bagi. Walaupun dia masih hidup, tak syarat mati. Pasal kadang-kadang orang faham wakaf ni dah mati lah. Tak. Tapi cuma bila mati, benda tu ada lagi, mauquf halal ada. Hukum macam hukum dia punya harta, dia masih hidup, dia belanja kepada anak cucu dia. Tu lebih. Seolah-olah macam dia hidup, dia masih stay bagi harta kepada orang yang ada, yang hidup tu. Tu lebih wakaf. Kalau infak, bagilah anak cucu makan, masih hidup ada. Tapi tanah tu dia tak wakaf, mati, habislah harta tu peraid esok. Tapi bila wakaf, mana boleh peraid weh sampai kiamat. Tak boleh usik lah harta tu wakaf tu. Maksudnya tak boleh pindah milik, tak boleh jual lah tuhab lah, lah tubat. Cuma boleh ambil manfaat.
Boleh ambil munafaat saja. Macam mana? Anak ghairu syar'i. Syarat untuk nama nasab ni mesti yang sah dalam bab syarak. Anak tak sah taraf, kick out from the window. Okey. Sajalah guna bahasa itu kan. Saja, janganlah kick sungguh, tapi maksudnya tak cukup syarat lah. Ni malangnya orang tak cukup syarat ni.